Wow, saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan yang sangat mengejutkan berkaitan dengan kampanye pilihan raya negeri yang bakal diadakan. Kampanye Perikatan Nasional. Adakah setelah pendedahan dari Presiden Gerakan Dominic Lau ini menunjukkan Muhyiddin Yassin dan kepimpinan PN sudah tidak ada lagi peruntukan untuk calon-calon yang bakal bertanding pada PRN? Dan adakah ini akan memberikan kesan buruk kepada calon-calon Perikatan Nasional pada PRN ini yang bakal bertanding? Di mana Presiden Gerakan ataupun Dominic Lau membuat pendedahan. Satu artikel dari Malaysia Kini, Presiden Gerakan sahkan PN tak beri dana kempen untuk calon. Nah, saudara-saudara, sudah pasti setiap calon yang bertanding memerlukan uang ataupun dana dari kepimpinan atas supaya dapat menampung perbelanjaan sepanjang kampanye, terutamanya untuk pembelian bendera, mungkin baju, dan sebagainya, mungkin sewa kanopi, dan banyak lagi. Presiden Gerakan Dominic Lau mengesahkan ibu pejabat PN tidak memperuntukkan sebarang dana kepada calonnya bagi pilihan raya di 6 negeri. Mereka juga tidak menyediakan bendera dan bahan kampanye, menyebabkan parti itu terpaksa menggunakan baki, bendera, dan bahan kampanye pilihan raya umum tahun lalu. Saudara-saudara, inilah keadaan PN hari ini dan disahkan sendiri oleh Presiden Parti Gerakan sendiri, Dominic Lau. Dominic Lau memberitahu Malaysia Kini bahwa disebabkan pembekuan akaun bank bersatu oleh kerajaan, calon PN dalam PRN membiayai sendiri kempen mereka. Di pihak kami, gerakan hanya boleh membantu dengan membantu mereka itu calon membayar deposit, tetapi yang lain adalah pembiayaan sendiri, katanya. Dominic Lau yang juga merupakan calon bagi kerusi Bayan Lepas di Pulau Pinang berkata, sebagai presiden parti, dia juga membiayai sendiri kampanyenya. Sukar untuk mencari penaja, banyak topi, bendera dan barangan lain yang tersisa daripada PRU ke-15, dan semua calon kami menggunakannya. Lau juga menjelaskan bahwa bendera dan bahan kampanye ini tidak dikitar semula dan digunakan semula. Sebaliknya, sisa daripada pilihan raya sebelum ini. Selepas PRU ke-15 pada November tahun lepas, PN berdepan dakwaan berhubung sumber dana pilihan raya. SPRM kemudiannya melancarkan siasatan dan membekukan akaun bersatu pada Januari tahun ini. Diikuti dengan menutup akaun itu pada 11 April. Sabtu lalu pada 29 Julai, pengurusi PN Muhyiddin Yassin berkata, memandangkan pihak berkuasa telah pun membekukan akaun mereka, pembangkang tidak perlu mempersoalkan dana kampanye PN kerana kebanyakannya daripada derma orang ramai. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi kejutan baru dan mungkinkah ini bakal memberikan kesan negatif, impak yang buruk kepada kepimpinan PN yang menghantar calon untuk bertanding pada pilihan raya negeri kali ini. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi dalam sebuah kenyataan, kali ini menyentuh berkenaan dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa menjadi Perdana Menteri dulu, semasa PN menjadi kerajaan. Kita juga pernah mendengar kenyataan Perdana Menteri berkaitan ini. Tapi pada akhirnya yang terkini pula, saudara-saudara, menjelang pilihan raya negeri, tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membuat kenyataan berkaitan dengan status Muhyiddin yang pernah menjadi Perdana Menteri dulu, yang mengayakan kroni, mengayakan anak dan menantu. Dalam sebuah artikel dari Astro Awani, kontrak untuk anak menantu Muhyiddin, boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa?
kata Anwar. Bagi saya ini satu kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya menunjukkan bukti beliau tidak menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi Perdana Menteri. Berucap pada ceramah Jelajah Perpaduan di Semenyih pada Selasa malam, Perdana Menteri mendakwa Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional telah mengayakan kroni dan keluarga. Dakwa pengerusi Pakatan Harapan, negara ini telah rosak kerana tindakan Perdana Menteri yang hanya menjaga kuasanya dan keluarga sendiri. Nah, saudara-saudara, kita juga tahu Muhyiddin Yassin yang berhadapan dengan beberapa pertuduhan di mahkamah. Adakah ini akan menunjukkan kepimpinan Muhyiddin Yassin semasa menjadi Perdana Menteri dulu memang kotor, yang mereka agung-agungkan, mereka itu bersih dan stabil, tetapi kenapa Muhyiddin Yassin berhadapan dengan pertuduhan mahkamah? Adakah ini akan mengubah pandangan pengundi untuk PRN? Dan kalau benar Muhyiddin Yassin memang bersalah, adakah PRN kali ini akan jatuh ke tangan PHBN? Saudara-saudara, dalam artikel ini, menurut Anwar Ibrahim, dia, Muhyiddin, sakau sana-sini. Dia boleh maki saya berbakul-bakul. Tapi, dia tidak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa untuk sakau duit negara ini. Saya nak tanya Muhyiddin, dok cakap banyak sangat, boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa, kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu, tetapi kamu cakap bersih, ujarnya dalam ceramah berkenaan. Anwar menegaskan, beliau juga telah melihat file-file yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Nah, ini yang dinantikan seluruh rakyat Malaysia. Bukti yang paling dinantikan seluruh rakyat Malaysia maupun penyokong dan pengundi Perikatan Nasional. Adakah selepas Anwar akan mendedahkan fail yang dipercayai berkaitan unsur penyalahan gunaan kuasa Muhyiddin? Adakah dengan pendedahannya fail ini, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bocorkan ke semua maklumat dalam fail ini, adakah Muhyiddin Yassin akan hancur? Adakah Perikatan Nasional akan bubar? Adakah ahli parlimen di dalam Perikatan Nasional akan berubah fikiran dan masuk kerajaan? Nah, itu menjadi persoalan. Dalam artikel ini, ada orang pula cakap, ya, betul Tan Sri bersih. Saya sekarang tak macam dulu. Saya tak tengok file. Sekarang saya tengok file sebagai Menteri Kewangan, jelas Perdana Menteri. Pada 9 Februari lalu, Muhyiddin menafikan dakwaan beliau telah memberikan kontrak sistem imigresen bersepadu nasional kepada syarikat Iris Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Menurut beliau, ia merupakan satu fitnah yang sengaja dilakukan dan direka untuk mencalarkan maruahnya dan keluarga. Ahli Parlimen Pago juga mendakwa perkara tersebut adalah sebahagian daripada siri tomahan jahat terhadap dirinya yang dilakukan oleh kerajaan PHBN pimpinan Anwar. Tapi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, Anwar menegaskan beliau juga telah melihat file-file yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Nah, saudara-saudara, adakah di sini Muhyiddin Yassin nyata akan kalah pada PRN setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pendedahan? Ada file yang sudah dilihatnya yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Persoalannya, berapakah sejumlah yang sudah disakau oleh Muhyiddin? Seperti apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia Muhyiddin sakau sana sini. Adakah berjuta-juta? Adakah berbilion-bilion duit rakyat, duit kerajaan yang sudah disakau semasa beliau menjadi Perdana Menteri? Nah, itu pun menjadi persoalan. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah tular baru-baru ini berkaitan dengan ucapan salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan
Menteri Komunikasi, yaitu Fahmi Fadzil. Ucapan beliau yang kononnya berunsur campaign politik akhirnya banyak mengecam Fahmi. Tapi akhirnya kita menunggu keputusan dari penguat kuasa. Akhirnya polis membuat pengumuman yang mengejutkan, terutamanya kepada kepimpinan pembangkang yang saya rasa memang ingin menjatuhkan kerajaan hari ini. Ucapan Fahmi di masjid, tiada unsur campaign politik, dan ini sah dinyatakan oleh pihak polis. Satu artikel dari Malaysia Kini, polis mengesahkan tidak ada sebarang unsur campaign politik dalam ucapan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang dilaporkan berlaku di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu, Seri Kundang, Rawang dekat Shah Alam pada Ahad lepas. Nah, sudah pasti musuh-musuh Fahmi Fadzil ingin Fahmi Fadzil untuk dijatuhkan, supaya ini akan memberikan kelebihan kepada kepimpinan PN. Sebab kita tahu Fahmi Fadzil adalah dari kerajaan yang juga komponen besar yang akan menyertai pilihan raya negeri. Tetapi akhirnya apa yang mereka harap itu tidak menjadi. Polis sudah mengesahkan bahwa tidak ada sebarang unsur campaign politik dalam ucapan Menteri Komunikasi. Dalam pada itu, dalam artikel ini, Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, berkata, ia berikutan hasil penelitian terhadap rekaman video berdurasi 12 menit yang mengandungi ucapan Fahmi di masjid. Tempoh 12 menit ucapan daripada menteri itu adalah berhubung penerangan berkaitan isu kumpulan Music The 1975. Kita telah memanggil seramai 8 saksi, termasuk pengadu, dan mereka yang hadir ketika ucapan itu dibuat. Katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor hari ini. Pada akhirnya disahkan Menteri Komunikasi dan Digital tidak ada melanggar undang-undang. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.